Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81.8% dos pertama vaksin COVID-19 diberikan kepada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun, manakala 53.4% dos kedua vaksin diberikan kepada kumpulan umur tersebut. Perkara tersebut dimaklumkan oleh Menteri Kesihatan pada sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 kemarin di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Hisham bin Haji Jaafar berkata, purata bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin adalah 70.9%. Sebanyak 379 kes baru telah dilaporkan, iaitu 377 kes hasil ujian ART dan 2 kes adalah hasil dari 196 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan dalam masa 24 jam. Oleh itu, jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam setakat ini ialah 150,058 kes. Tidak ada kes yang dikategorikan dalam kategori 5, yakni mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ataupun ICU. Manakala 2 kes sedang berada di kategori 4, yakni mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Sebanyak 242 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh kepada 147,827 kes. Jumlah kes aktif pula ialah sebanyak 2,008 kes, iaitu 8 kes sedang dirawat di hospital, manakala 2,000 kes sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Semasa sidang media, Menteri Kesihatan juga memaklumkan penutupan Pusat Pengasingan Komuniti CIC di daerah Temburong dan Brunei COVID-19 Lab BCAL di Bridex, Jerudong. Penutupan tersebut berikutan situasi jangkitan COVID-19 di negara ini yang terkawal dengan penurunan jumlah ujian RT-PCR SARS-CoV-2 dan meningkatnya penggunaan ujian kendiri ART sebagai kaedah yang cepat dan mudah bagi mengesan kes. Maka Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa Pusat Pengasingan Komuniti atau CIC, Community Isolation Center yang bertempat di Kem Latihan KBN Temburong dan Brunei COVID-19 Air Lab masing-masing akan ditutup secara resmi bermula pada hari Isnin 6 Jun 2022 dan pada hari Rabu 15 Jun 2022. Dalam pada itu, penganalisaan sampel bagi ujian RT-PCR SARS-CoV-2 adalah diserapkan semula ke Makmal Rujukan Virologi Kebangsaan Kampung Sembiling. Vaksin ketuhanan berupa amalan seperti doa, zikir, istighfar, selawat dan bacaan Al-Quran mempunyai kekuatannya sendiri dalam menolak mudarat dan musibah. SOP agama yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya apabila tidak dipatuhi akan mendatangkan mudarat dalam kehidupan. Itu antara intipati pembentangan kertas kerja perdana Seminar Pendidikan Kefahaman Vaksin Ketuhanan dan SOP Keagamaan. Dengan tema pengamalan vaksin ketuhanan dan SOP agama, manifestasi negara zikir, Seminar Anjuran Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan diadakan sempena persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei 2022 atau Brunei MYCE. Datuk Seri Setia Dr. Haji Jaafar bin Haji Madain alias Maidin, Timbalan Mufti Kerajaan dalam kertas kerja menekankan negara Brunei Darussalam dasar pentadbirannya adalah Melayu Islam Beraja dan negara zikir sebagai matlamatnya, iaitu sebuah negara yang rakyat dan penduduknya sentiasa mengingati Allah dalam segala tindak tanduknya. Ia adalah dengan tujuan dan harapan agar kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam keadaan aman, tentram, harmoni dan selamat dari sebarang anasir jahat yang menjejaskan nikmat keamanan, ketentraman dan keharmonian. Sementara yang berbahagia Dr. Haji Abdul Samad Batubara dari Pengasuh Pesantren Tahfiz Al-Quran Az-Zahra Riau, Indonesia, dalam ceramahnya secara dalam talian menghuraikan mengenai kehebatan pendekatan vaksin ketuhanan dan SOP agama dalam mendepani wabak. Seminar diadakan di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Sementara itu, 2 kertas utama dibentangkan semasa Seminar Pendidikan Vaksin Ketuhanan dan SOP Agama.
Semasa pembentangan kertas utama yang berbahagia Dato' Haji Badli Shah bin Haji Alauddin, Imam Besar Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan, Pahang, Malaysia, bertajuk penerapan vaksin ketuhanan dan SOP agama dalam kalangan keluarga dan masyarakat dalam mendepani wabak pendidikan holistik dengan berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Antaranya menekankan pentingnya memperluaskan kefahaman vaksin ketuhanan dan SOP agama dalam kalangan masyarakat dan keluarga. Sementara itu, Yang Berbahagia Puan Hatijah binti Hashim, Pegawai Penyelidik Persatuan Pengguna Pulau Pinang Malaysia, membentangkan kertas utama bertajuk Cabaran Pengguna Muslim Menghadapi Wabak COVID-19, Pengalaman Malaysia. Antara perkara yang dikongsikan, kebimbangan orang Islam mengenai kehalalan produk yang digunakan dalam vaksin. Merujuk kepada maqasid syariah, keadaan darurat membolehkan keutamaan dalam merawat dan mencegah penyakit. Integrasi vaksin ketuhanan dan SOP agama dan vaksin dan SOP perubatan moden dalam mendepani COVID-19 antara yang dibincangkan semasa forum khas sempena seminar pendidikan vaksin ketuhanan dan SOP agama. Forum berlangsung petang kemarin di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Hadir Pengiran Dato' Sri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Salah seorang ahli panel forum, Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, Rais Kupu SB, antara lain menekankan mengenai pendekatan SOP ketuhanan dengan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaranya melalui amalan zikir dan permakanan yang sihat. Sementara Dr. Hajah Ria Mizan Natali binti Haji Momin, konsultan penyakit berjangkit Kementerian Kesihatan, membincangkan SOP perubatan moden dalam mendepani COVID-19, antara lain membentangkan dari sudut saintifik aktiviti manusia yang menyumbang kepada perkembangan wabak ini. Bekalan keimanan dan akidah serta bersifat berani mengatakan yang benar dari sudut keilmuan untuk memperbetulkan yang salah merupakan antara bekalan mustahak yang perlu dimiliki oleh pendakwah. Perkara tersebut antara yang disentuh semasa bicara kepimpinan DAI Anjuran Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB dengan kerjasama Pusat Dakwah Islamiah. Majlis berlangsung malam tadi di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Hadir Pengiran Dato' Sri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Yang Berbahagia Dato' Haji Badli Shah bin Haji Alauddin, Imam Besar Masjid Negeri Sultan Ahmad I, Pahang, Malaysia, dalam ceramahnya bertajuk Memperkasa Kualiti Duat ke arah dakwah yang progresif dan berkesan. Menjelaskan antara ciri-ciri pendakwah yang baik adalah yang boleh mengubah 5 perkara kepada 5 perkara. Antaranya ialah merubah daripada was-was kepada yakin, sombong kepada merendah diri dan suka bermusuh kepada suka kepada kasih mengasihi. Objektif bicara diadakan bagi menjunjung titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan pentingnya memperkasa kualiti pada dai ke arah dakwah yang tajam dan berkesan. Seminar Pendidikan Vaksin Ketuhanan dan SOP Agama antara lain bertujuan memberikan kefahaman mengenai kepentingan vaksin ketuhanan dan SOP agama dalam menangani wabak dari perspektif perubatan moden dan syariah. Dekan Fakulti Syariah Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB selaku pengerusi jawatankuasa kerja Seminar Pendidikan Vaksin Ketuhanan dan SOP Agama menjunjung tinggi titah-titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang menitik beratkan vaksin ketuhanan dan SOP agama. Untuk memberikan kefahaman yang lebih jelas lagi kepada orang ramai mengenai apakah sebenarnya dimaksudkan dengan vaksin ketuhanan dan juga SOP agama ini ya. Tentunya untuk kita bermotivasi untuk sentiasa mengamalkan dan kita berkeyakinan betapa hebat dan mujarabnya sebenarnya vaksin ketuhanan dan juga mengamalkan melazimkan dengan SOP agama ini. Hubungan persahabatan yang erat antara negara Brunei Darussalam dan United Kingdom terletak kepada hubungan dua hala kedua-dua buah negara. Negara Brunei Darussalam kini menjadi penyelaras negara-negara ASEAN
bagi membantu United Kingdom mendalami hubungan bersama ASEAN. Pesuruhjaya Tinggi Britain ke negara Brunei Darussalam berucap demikian semasa majlis resepsi sempena ulang tahun Jubli Platinum dan Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Queen Elizabeth II ke-96. Majlis berlangsung petang kemarin di kediaman Pesuruhjaya Tinggi British. Hadir bagi mewakili kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Yang Berhormat Dato' Seri Setia Awang Haji Eriwan bin Pihin Dato' Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua. Tuan Yang Terutama John Virgo berkata hubungan pertahanan kedua-dua buah negara diperkukuhkan melalui bantuan kepada Kementerian Kesihatan mengenai tindak balas COVID-19. Isu sampah di tapak pelupusan boleh ditangani dengan menerapkan secara kolektif konsep kemampanan ke dalam gaya hidup melalui pendekatan Whole of Nation. Yang Berhormat Dato' Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan menekankan perkara itu dalam perutusannya sempena Hari Alam Sekitar Sedunia. Jelas Menteri Pembangunan di negara Brunei Darussalam dianggarkan 229,496 tan sampah telah dibuang di tapak-tapak pelupusan pada tahun 2021. Dengan 29% daripada keseluruhan sampah yang dibuang di tapak pelupusan itu adalah sisa plastik. Yang Berhormat juga mengongsikan dapatan daripada kempen kebersihan serpihan laut senegara Coastal Marvel yang dijalankan pada tahun lalu menunjukkan lebih 80% sampah yang dikutip di pesisiran pantai merupakan sisa plastik yang kebanyakannya adalah botol plastik. Mengikut program Alam Sekitar Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu UNEP, jika senario business as usual masih diteruskan, jumlah sisa plastik tahunan yang memasuki ekosistem akuatik boleh meningkat hampir 3 kali ganda dari 9 ke 14 juta tan pada tahun 2016 kepada 23 ke 37 juta tan menjelang tahun 2040. Menurut Menteri Pembangunan, keseimbangan yang sedia ada yang diperlukan oleh makhluk di bumi telah mula terancam akibat aktiviti manusia bagi tujuan pembangunan dan perkembangan ekonomi. Aktiviti yang tidak terkawal boleh menyebabkan pelbagai isu alam sekitar seperti pemanasan global, kehilangan alam semula jadi dan biodiversity, pencemaran udara, pencemaran air dan serpihan-serpihan laut. Hari Alam Sekitar Sedunia disambut secara global pada setiap 5 Jun tahun ini. Sambutan bertemakan Hanya Satu Bumi. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pentadbiran dan Perkhidmatan mengadakan majlis penyampaian pingat-pingat kehormatan negara Brunei Darussalam sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bagi kementerian tersebut dan jabatan-jabatan di bawahnya. Penyampaian pingat disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan. Seramai 330 orang menerima pingat Indah Kerja Baik PIKB, manakala 320 orang menerima pingat Kerja Lama PKL yang terdiri daripada pegawai, kaki tangan dan tenaga pengajar Kementerian Pendidikan. Juga hadir Datin Seri Paduka Dr. Hajar Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Timbalan Menteri Pendidikan. Majlis berlangsung kemarin di Dewan Persidangan Bridex, Jerudong. Untuk membina hubungan dan jaringan di antara mahasiswa-mahasiswi Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa yang menjalani kursus undang-undang dengan pengamal undang-undang di negara Brunei Darussalam, Fakulti Syariah dan Undang-Undang malam tadi menganjurkan Majlis Malam Undang-Undang bagi kali ke-7. Menggabungkan perundangan Islam dan perundangan sivil.
Hadir Yang Berhormat Awang Haji Ahmad bin Pihin Orang Kaya Laila Setia Bakti Diraja, Dato' Laila Utama Haji Awang Isa, Peguam Negara. Dalam ucapannya menyentuh mengenai peluang kerjaya dalam bidang undang-undang adalah sangat luas. Oleh itu, UNISA mempunyai peranan yang penting dalam menyumbang kepada kemajuan pembangunan sumber tenaga manusia yang produktif dan profesional di negara Brunei Darussalam. Juga hadir Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor UNISA. Majlis juga memberikan pendedahan kepada mahasiswa-mahasiswi untuk menerokai dunia guaman dengan interaksi secara in-person dengan individu yang berpengalaman dalam bidang guaman sama ada sivil maupun syariah. Antarabangsa, Finland dan Sweden yang akan menyertai NATO akan menetapkan Rusia dalam kedudukan tentera yang sukar di Lautan Baltik. Ini dijelaskan oleh Pegawai Tinggi Amerika Syarikat Mark Milley semasa mengadakan lawatan ke Stockholm sebelum latihan ketenteraan diadakan. Kedua-dua negara berjiran itu mempunyai sempadan yang panjang di Lautan Baltik, memohon bagi menyertai Pakatan Tentera NATO di tengah-tengah keselamatan yang membimbangkan selepas Rusia menakluki Ukraine pada bulan Februari lalu, meskipun mereka berdepan dengan tentangan dari Turki. Kedua-dua negara itu akan menyertai pinggir Lautan Baltik yang dikelilingi dengan bandar-bandar Rusia seperti Kaliningrad dan St. Petersburg yang akan diawasi oleh anggota NATO. Ketua Turus Tentera berkata demikian semasa sidang media bersama dengan rakan sejawatannya dari Sweden sebelum latihan tentera diadakan di Lautan Baltik dan Finland akan menyertainya. Korea Selatan dan Amerika Syarikat melaksanakan latihan ketenteraan bersama yang pertama melibatkan kapal induk pesawat Amerika dalam tempoh lebih 4 tahun. Kenyataan itu dikeluarkan oleh Ketenteraan Seoul di tengah-tengah laporan bahawa Korea Utara sedang bersiap sedia bagi ujian nuklear yang baharu. Latihan selama 3 hari itu berlaku di perairan antarabangsa di luar Pulau Okinawa, Jepun, melibatkan pertahanan udara, anti kapal selam dan operasi melibatkan maritim. Yang merupakan latihan pertama negara bersekutu itu sejak Tuan Yoon Suk Yeol dilantik sebagai Presiden baharu Korea Selatan bulan lalu. Beberapa kawasan di Florida dilanda banjir susulan ribut tropika membadai negara itu. Rakaman video memaparkan kenderaan-kenderaan ditenggelami air bah di Miami dan Fort Lauderdale selepas hujan lebat sepanjang malam. Jabatan Bomba dan Penyelamat Bandar Miami mengeluarkan beberapa rakaman video di laman Twitter menunjukkan situasi kejadian. Perkhidmatan Kaji Cuaca Kebangsaan mengeluarkan amaran ribut tropika di Florida yang boleh menyebabkan banjir kilat di kawasan bandar di selatan Florida. Sementara itu, Pusat Taufan Kebangsaan turut memberi amaran taufan tropika peringkat 1 yang membawa kelajuan angin sehingga 64 km sejam berpotensi membadai kawasan itu. Sekurang-kurangnya 6 orang terkorban dan 20 yang lainnya cedera selepas sebuah kilang kimia meletup di daerah Hapur Utara India. Menurut laporan polis tempat, kejadian berlaku selepas satu tekanan dandang pecah di kilang industri di Daulah itu yang terletak 60 km dari New Delhi. Anggota polis juga melaporkan operasi menyelamat dijalankan dan angka kematian dijangka bertambah memandangkan beberapa orang awam mengalami cedera parah. Insiden letupan di tapak industri kerap berlaku di India kerana keselamatan yang kurang dititik beratkan menjadi punca kejadian dan kurangnya mematuhi peraturan yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan negara itu. Sukan. 6 perlawanan Liga Negara-Negara UEFA berlangsung awal pagi tadi melibatkan aksi dari 3 kumpulan. Dalam aksi kumpulan 3 Liga A, Hungary menang menewaskan England 1-0, Itali seri 1 sama dengan Jerman. Dalam kumpulan 3 Liga B, Finland juga seri 1 sama dengan Bosnia and Herzegovina, Montenegro pula menang mengalahkan Romania 2-0. Dan kumpulan 1 Liga C pula, Lithuania tewas kepada Luxembourg 0-2, manakala Turki menang mengalahkan Faroe Island 4-0.
Auda terus laksanakan tanggungjawab sosial masing-masing dengan mematuhi garis panduan yang ditetapkan bagi sama-sama membendung penularan jangkitan COVID-19. Sekian berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.